Assalamualaikum, nama saya Putera Aina binti Abbas. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 1 untuk ST2082, rekaan teks salvation tekstura. Teks ini merujuk kepada permukaan fizikal sesuatu kain, di mana kain itu mungkin kasar, lembut, halus, tebal, nipis, di mana bahan dan formula yang digunakan untuk buat kain ni adalah akan mempengaruhi struktur dan kualiti permukaan fizikal sesuatu kain. Jadi teks ini mempunyai permukaan 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana 2 dimensi bermaksud permukaan kain yang dilihat seperti 3 dimensi tapi tidak dapat dirasa, manakala tekstur 3 dimensi memberi gambaran sebenar objek, maksudnya kita boleh rasa kain tu. Okey, ia juga dapat dilihat dari pelbagai sudut. Tekstur memainkan peranan penting dalam mengubah dan memvariasikan idea pemikiran seseorang. Jadi untuk tugasan ini, kami perlu mencari isu semasa, di mana saya memilih bahasa isyarat sebagai isu semasa saya. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang bergantung kepada kaedah komunikasi yang tidak menggunakan suara tetapi pergerakan tangan, badan dan bibir untuk menyampaikan maklumat. Okey, bahasa ini dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kalangan masyarakat yang pekat tuli serta keluarga ataupun saudara-mara mereka yang terdekat serta jurubahasa isyarat. Okey, sebenarnya kita terdapat 150 jenis bahasa isyarat yang dicatatkan digunakan di seluruh dunia oleh para penghidap kepekakan setempat. Jadi terdapat bahasa isyarat yang diiktiraf, terdapat juga bahasa isyarat yang belum mendapat pengiktirafan langsung. Okey, sejarah permulaan bahasa isyarat di Malaysia tidak dapat dikenal pasti lagi, tapi perkembangan bahasa isyarat formal telah dikenal pasti apabila bermula di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan SKPKP yang merupakan sebahagian sekolah kanak-kanak pekat persekutuan pada tahun 1994 yang diasaskan oleh Lady Templar. Pada tahun 2000, bahasa isyarat Malaysia telah iktiraf sebagai bahasa rasmi JKUP di Malaysia dan kemudian diiktiraf oleh Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Perkembangan pembangunan BIM semakin meningkat apabila Persekutuan Orang Pekat Malaysia MFD telah menubuhkan pusat latihan bahasa isyarat Malaysia yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara JKUP dengan golongan tipikal. Jadi kini bahasa isyarat Malaysia telah digunakan secara meluas dalam kalangan JKUP, malahan golongan biasa seperti kita atau golongan yang boleh mendengar juga turut mempelajari bahasa isyarat ni. Okey, jenis-jenis bahasa isyarat. Yang pertama kita ada bahasa isyarat Malaysia, di mana bahasa isyarat Malaysia merupakan bahasa yang tulis oleh orang yang kehilangan pendengaran di Malaysia. Ia merupakan bahasa ibunda dan bahasa isyarat istimewa bagi orang pekat Malaysia. Kemudian kita ada kod tangan bahasa Melayu, tapi kod tangan bahasa Melayu ni dia bukan sesuatu bahasa umum tapi merupakan salah satu cara komunikasi dalam tata bahasa Melayu yang baku. Kemudian kita ada American Sign Language ASL. Dia ASL ni bahasa yang tulis bagi orang pekat Amerika, tapi setengah isyarat yang ASL gunakan kita dapat lihat orang Malaysia pun ada gunakan. Okay, isu berkaitan bahasa isyarat pula. Bahasa isyarat ni biasa digunakan oleh orang kurang upaya, pekat dan bisu. Tapi orang macam kita ni biasanya jarang nak mempelajari bahasa isyarat ni. Jadi ada kelihatan jurang antara kita dan mereka disebabkan ketidakfahaman dalam komunikasi. Jadi dengan pelajari bahasa isyarat ni kita dapat menyantuni golongan istimewa itu. Jadi sekaligus mengatasi isu kekurangan jurubahasa untuk bahasa isyarat dan selain melihatnya sebagai peluang pekerjaan. Selain itu, bahasa isyarat patut dipelajari sebabkan ia memudahkan kita berurusan dengan pelbagai pihak, terutama kita boleh berkomunikasi dengan orang kurang upaya. Sebab pemilihan bahasa isyarat ialah pemilihan bahasa isyarat disebabkan untuk memberikan penekanan terhadap isu bahasa isyarat, di mana rata-rata individu normal lebih memilih mempelajari bahasa-bahasa asing lain dalam berkomunikasi berbanding mempelajari bahasa isyarat demi membantu mereka yang kurang upaya. Selain itu, dengan mempelajari bahasa isyarat juga kita dapat membantu pelbagai pihak, bukan sahaja membantu orang yang pekak dan tuli, malah individu dengan masalah seperti autism, apraxia of speech, cerebral palsy, syndrome Down. Okay, dengan pelajari bahasa isyarat ni kita dapat mengenali pelbagai pihak selain membuatkan tiada jurang antara kita dan diri mereka. Ini secara tidak langsung membuatkan mereka rasa tidak terpinggir apabila kita juga boleh berkomunikasi dengan mereka. Bahasa isyarat juga membuatkan kita dapat membantu orang kurang upaya, pekat dan bisu untuk urusan di mana kita boleh menjadi perantara untuk mereka untuk berkomunikasi dengan mereka yang tidak tahu bahasa isyarat. Kemudian kita juga dapat membantu mereka memahami maksud dari verbal dan pertuturan seseorang daripada melihat gerakan bibir. Akhir sekali, dengan pelajari bahasa isyarat juga
ia juga boleh dijadikan satu peluang pekerjaan kepada kita, di mana kita boleh menjadi penterjemah kepada golongan OKU, pekak dan bisu ini, seperti menjadi penterjemah bahasa di stesen televisyen atau di mahkamah dan lain-lain. Jadi benda ni bukan saja memberi manfaat kepada kita, tapi juga memberi manfaat kepada mereka juga. Assalamualaikum dan hello. Nama saya Putri Noraina binti Abbas atau Aina. Kad matrik saya C19B0884. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 saya dalam subjek SCT 2082, iaitu rekaan textile fashion tekstura. Untuk tugasan ini, saya memilih bahasa isyarat sebagai subjek mata saya. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang tidak menggunakan suara tetapi menggunakan pergerakan tangan, badan dan bibir. Ini merupakan desain yang telah dibuat hasil daripada gabungan subjek mata yang telah dipilih. Ini merupakan desain yang telah dipilih yang membawa maksud terima kasih ibu, terima kasih ayah. Ini merupakan antara teknik-teknik yang dihasilkan pada 10 jenis kain yang berbeza, iaitu kain 2D dan kain 3D. Yeah, baby. Yeah. Assalamualaikum dan hello. Nama saya Putri Noraina binti Abbas. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 SCT 2082 tekstura. Jadi untuk tugasan 3 ini kami perlu menghasilkan produk yang kreatif dan unik dan melakukan inovasi baru menggunakan bahan terpakai untuk menghasilkan produk kami.